وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Rabu bersamaan 10 hari bulan 2 2021, pengajian pukul 4.30 pagi. Biasanya lepas tengah pagi kita buat perbahasan nahwu dan sorof surah Sajadah. Tapi pada hari ini kita stop sekejap kerana saya nak bahaskan inna dan dara-maranya dan adik-beradiknya. Kita panggil inna dan akhawatnya. Di mana ibu ayah kita jumpa innaka, inna ja'alna kan. Saya ada bincang sebelum ni. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada janjikan sebelum ni nak bincangkan pasal inna dan akhawatnya. Kita bincangkan pada pagi ni insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Makcik Syarifah Khadijah, Ibu Zanita, Ibu Siti Jemarah, Ibu Nursidah, Ibu Hani, Ibu Khairiyah, Makcik Nino Rizal, Ibu Maslina, Ibu Bahariah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita kata Zaidun muallimun, Zaidun muallimun. Contoh kan, ibu ayah bila kita kata Zaidun muallimun, itu jadi apa? Zaidun itu sebagai apa? Waalaikumsalam Ibu Maryam, Ibu Nursiah, Masya Allah. Bila kita kata Zaidun muallim, Zaidun itu jadi apa ibu ayah? Zaid jadi mubtada, betul. Muallim ada fa'il, fa'il ibu saya dia tak ada fa'il kat situ. Dia mubtada ya, mubtada, dan muallim khabar ya, muallim jadi khabar. Okey, macam tu. Okey. Zaidun muallimun. Zaid adalah seorang guru. Zaidun itu mubtada. Mubtada mesti rafa'. Pasal tu kita baca Zaidun. Muallimun khabar. Khabar mesti rafa'. Pasal tu kita baca pasal dia isim mufrad. Khabar dia rafa' dengan dhammah. Muallimun ya. Okey. Macam mana kalau kita masukkan inna? Inna, maka ibu ayah inna ni akan menyebabkan Zaidun yang tadi mubtada yang rafa' bertukar kepada nasab. Kita ibu ayah, Zaid tu mufrad ke musanna ke jamak? Zaidun. Zaid tu mufrad ke musanna ke jamak? Nama Zaid mufrad. Betul Ibu Hadiah ya. Ibu ayah, Zaid ketika mana dia rafa' dengan dhammah Zaidun. Ketika mana dia nasab dengan Zaidan dengan fathah. Ketika mana dia jar dengan kasrah Zaidin. Tadi saya kata inna dan akhawatnya akan menyebabkan, akhawat ni maksudnya saudara mara dia, ada 5 beradik dia. Ada yang kata 7 beradik, ada yang kata 6 beradik. Jadi dia seorang, dia satu dan lagi balance lagi 5 lah. Kita ambil 6 lah, saya ambil 6 yang masyhur. Jadi ibu ayah, Zaidun yang tadi mubtada kita baca Zaidan, dan nama pun bertukar kepada isim inna. Isim inna dia akan jadi inna Zaidan.
Inna Zaidan muallimun. Sesungguhnya Zaid seorang guru. Inna Zaidan muallimun. Boleh buat ya? Kalau Zaid seorang guru, Zaidun muallimun. Itu mubtada khabar. Tapi bila masuk inna, yang mubtada khabar tadi itu dah berubah. Mubtada kita panggil isim inna, yang tadi khabar saja dah tambah jadi khabar inna. Boleh buat ya? Okey. Jadi inna ni apa tujuan inna? Inna ni untuk takkid, penegasan. Inna ni untuk takkid ya, untuk penegasan. Boleh buat ya? Okey. Tu inna. Kalau anna sama juga. Baik inna, anna ejaan sama tapi alif atasnya hamzah. Saya tulis kejap ya. Kejap. Macam ni ejaan anna. Okey, nun sabdu. Saya tak nampak tulisan mana tulisan saya ni. Ya ya. Okey. Ini anna. Tadi inna, ini anna. Sorry lah kalau saya tunduk ni pasal tengok tulisan kecil sangat. Okey, anna. Anna ni dia macam inna sama. Inna, anna dan bila-bila sekarang ada, kita ada ka'anna, kita ada lakinna, kita ada laita, kita ada la'alla, kan? Macam tu. Kita akan belajar nanti insya-Allah ya. Jadi anna ni ikutkan saya tak nak sebut demi maknanya. Demi tujuannya untuk masdariyah. Tapi tak apa, itu tak penting, itu kemudian. Sekarang kita belajar paling asas sekarang ni, cukup ibu ayah tahu anna. Anna terjemahnya bahawasanya. Terjemah anna apa ibu ayah? Bahawasanya. Okey, terjemah anna itu bahawasanya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna biasa kita jumpa di pangkal, di depan ayat. Tapi kalau anna kita jumpanya di tengah sikit. Di tengah sikit. Contohnya, saya tahu. Apa dia saya tahu? Alim tu. Alim tu saya tahu. Alima tahu. Alim tu saya telah tahu. Alim tu baru anna. Alim tu anna sesungguhnya. Alim tu anna Zaidan alimun. Alim tu saya tahu. Anna bahawasanya Zaid muallimun, seorang guru. Kita ambil muallim lah, muallimun, seorang guru. Asalnya Zaidun muallimun. Tetapi bila ada anna, dan biasa anna ni sebelumnya ada fi'il lain, ada kalimah lain. Alim tu, contoh alim tu, saya mengetahui. Anna bahawasanya Zaidan muallimun. Zaid itu seorang guru. Okey. Ya, nampak dah ibu ayah? Satu anna. Anna biasa berada di pangkal ayat. Yang kedua, satu inna. Inna biasa berada di pangkal. Yang kedua anna. Anna biasanya tengah-tengah sikit. Untuk inna dengan anna ni boleh faham tak ibu ayah? Beza dia tadi. Boleh faham ya? Okey, nanti lepas ni kita tengok dalam Quran insya-Allah. Kalau ada rezeki kita cari ya, insya-Allah. Ibu ayah, kemudian kita ada ka'anna. Ka'anna ni terjemahnya seolah-olah. Dia untuk kita panggil menyamakan, tashbih. Ka'anna ejaan dia macam ni ya. Mungkin dalam ibu punya handphone keluar jelas kot dekat saya punya laptop keluar kecil je. Ka'anna, saya pun kena fokus tengok. Ka'anna maknanya seolah-olah, seumpama. Okey. Contoh. Contoh kita kata asalnya Zaidun macam tadi lah, Zaidun muallimun. Ambil contoh sama je, Zaidun muallimun. Bila kita kata ka'anna Zaidan muallimun, daripada Zaidun jadi Zaidan. Maka ibu ayah, Zaidan sekarang dah jadi isim kepada ka'anna. Kita panggil isim ka'anna. Muallimun khabar ka'anna. Boleh ibu ayah ya. Contoh mula-mula tadi, tanpa ada apa-apa sebelumnya, Zaidun muallimun saja. Zaidun muallimun, Zaid mubtada, muallim khabar. Tapi bila tambah inna Zaidan
muallimun. Zaidan isim inna nama dia, tukarlah. Daripada khabar menjadi isim inna. Muallimun daripada mubtada menjadi isim inna. Daripada khabar menjadi khabar inna. Muallim tadi ya. Kalau kita kata alimtu anna Zaidan muallimun, aku mengetahui bahawasanya Zaid seorang guru, maka Zaidan jadi isim anna, muallimun khabar anna. Senang saja. Kalau kita kata ka'anna, seolah-olah. Tashbih ini maksudnya seolah-olah. Ka'anna Zaidan muallimun, seolah-olah Zaid itu seorang guru. Mungkin gaya dia macam guru, padahal dia bukan guru. Dia mungkin dia kerja lain, tapi gayanya nampak macam orang, kalau tengok sekali impas guru ni, Masya Allah. Jadi ka'anna tu apa kita panggil ka'anna Zaidan tu kita panggil isim kepada ka'anna. Muallimun khabar kepada ka'anna. Okey. Nanti saya akan sebutkan ke-6 itu ada nama khas dia. Kita akan sebutkan kemudian. Pasal tu saya dah sebut tadi. Ibu ayah, jelas ya? Kemudian kita ada lakinna. Lakinna, terjemahannya lakinna, tetapi. Biasa kita dengar walakinna kan. Itu lakinna tu, waw tu tambahan. Lakinna ibu ayah, terjemahannya tetapi. Sama juga. Lakinna Zaidan muallimun. Tetapi Zaid itu seorang guru. Okey. Dia berpewatakan seperti seorang doktor, tetapi dia seorang guru. Walakinna Zaidan muallimun, contohlah ya. Jadi Zaidan isim kepada lakinna, muallimun khabar lakinna. Okey, senang saja. Kemudian laita. La'alla. Kita ambil la'alla boleh, laita boleh, dulu boleh. Ambil laita dulu lah, Laita ni kita sebut tamanni. Tamanni ni harapan yang tak mungkin berlaku. Okey. Contohnya macam yang sama. Zaid sekarang ni dah kena penjara. Contohlah, kena penjara, masuk penjara seumur hidup atas satu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar dibuat dan dihukum seumur hidup penjara. Orang duk kata Zaid ni laita Zaidan muallimun. Alangkah baiknya lah kalau Zaid ni seorang guru, tapi dah tak boleh jadi dah. Dah tak boleh jadi dah, dia bukan guru. Mungkin dia kena tangkap tu, mungkin dia tak dadah ke, pengedar dadah ke, dia bukan guru pun, tapi nak kata harapan yang tak mungkin akan berlaku. Laita Zaidan muallimun, alangkah baiknya lah kalau Zaid tu seorang guru. Maka Zaidan jadi isim kepada laita, muallimun khabar laita. Kita pasal ni yang paling asas kita bincang, kita tak bincang yang dalam-dalam. Kita bincang yang paling asas. Tujuan saya supaya ibu ayah tahu, di sana kita belajar mubtada khabar selama ni. Oh, rupanya mubtada khabar kalau masuk beberapa, kita panggil beberapa huruf ni, ada 6 huruf ni, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Masuk salah satu 6 huruf ini, maka mubtada dah tak pilih mubtada, kita panggil isim kepada huruf tadi. Dan khabar jadi khabar pada huruf tadi. Boleh buayah ya. Okey. Contoh lain la'alla. Yang ke-6 la'alla. La'alla harapan juga, tapi harapan yang tak mustahil berlaku. Laita harapan yang mustahil berlaku. Pasal itu kita terjemah alangkah baiknya lah. Maksudnya benda tu tak mungkin berlaku. Tapi kalau la'alla, semoga, mudah-mudahan, kan? Mudah-mudahan mereka bertakwa, contohlah kan dalam Quran. Jadi buayah la'alla, contoh la'alla Zaidan muallimun, contohlah la'alla Zaidan muallimun, boleh jadi, boleh juga terjemahnya boleh jadi la'alla. Tapi di sini la'alla kita ambil mana taraji. Taraji ni maksudnya harapan. La'alla Zaidan muallimun. Moga-moga Zaid itu, moga-moga dia seorang guru. Macam tu terjemah dia ya. Okey. Semuanya ada berapa? Ada 6. Ada 6 semuanya.
Inna, anna, ka'anna, lakinna tak aja lagi ya. Lakinna, lakinna macam ni. Lakinna macam tu ya. Lam, kaf, nun, sabdu. Lakinna, lakinna. Kemudian kita ada laita macam ni, laita. Kita nampak ya? Saya tak nampak, kecil sangat tulisan. La'alla, lam tu sabdu. La'alla, la'alla. Boleh buayah ya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita dan juga la'alla. Inna terjemahnya sesungguhnya. Anna terjemahnya bahawasanya. Ka'anna seolah-olah. Lakinna tetapi. Laita alangkah baiknya. La'alla mudah-mudahan ataupun semoga. Boleh buayah? Okey. Itu yang paling asas. Boy, macam mana pula? Okey, macam mana pula kalau contohnya? Contoh saya kata. Contoh saya kata. Kalau kita buat dengan dhamir, ayat tu dengan dhamir. Contohnya. Huwa, hum, huwa. Huwa muallimun. Huwa kita ambil lain lah. Huwa yazhabu ilal masjid. Huwa yazhabu ilal masjid. Contohnya dia pergi masjid. Huwa mubtada, yazhabu tu khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Huwa tu mubtada, yazhabu ilal masjid khabar. Tapi bukan dalam bentuk isim. Tadi Zaidun muallimun, khabar dia isim muallimun. Ini saya bagi contoh khabar, tapi khabar tu dalam bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah. Zaidun yazhabu ila al-masjid. Kita ambil dhamir. Huwa yazhabu ila al-masjid. Macam mana kalau kita masuk inna? Dia akan jadi innahu, huwa jadi hu. Innahu, ketika mana kita sebut huwa yazhabu ila al-masjid, huwa tu mubtada. Huwa tu dhamir marfu' munfasil mubtada. Yazhabu tu jadi khabar tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kita sebut khabar biasa saja. Tapi kalau kita sebut innahu, huwa jadi hu. Innahu yazhabu ilal masjid. Sesungguhnya dia. Hu tadi inna, kan inna kan menasabkan isimnya, maka hu, innahu, hu tu jadi dhamir mansub muttasil. Yazhabu ilal masjid, yazhabu jadi khabar kepada inna, macam tu. Boleh buayah ya? Okey, kalau alim tu sama juga. Alim tu saya tahu annahu yazhabu ilal masjid. Anna huruf kita panggil huruf musyabbah bil fi'il dan sebagainya lah. Tapi saya tak nak sebut, takut ibu-ibu keliru. Cukuplah anna saja ya. Alim tu anna Zaidan, alim tu annahu yazhabu ilal masjid. Saya mengetahui anna bahawasanya hu dia. Hu tu jadi isim anna. Yazhabu ilal masjid jadi khabar anna. Okey, boleh boyah ya. Kemudian ka'anna. Ka'annahu, asalnya huwa yazhabu ilal masjid. Jadi ka'annahu seolah-olah dia, hu tu dah jadi dhamir mansub muttasil isim kepada ka'anna. Yazhabu ilal masjid khabar ka'anna. Boleh boyah ya. Lakinnahu yazhabu ilal masjid. Tetapi dia pergi masjid. Kan? Saya sangka dia pergi sekolah, tetapi dia pergi masjid. Baguslah kan? Jadi lakinnahu, hu tu isim kepada lakinna. Yazhabu ilal masjid khabar dia. Laita, ini maksudnya Ibu Zaibi ya, saya kenapa? Contoh kita kata laitahu yazhabu ila masjid. Maksudnya orang ni mungkin mustahil dia pergi masjid kot sampai dikatakan laitahu, mudah-mudahan dia pergi masjid. Alangkah baiknya kalau dia pergi masjid. Benda tu macam mustahil pula kan. Jadi laitahu macam tak logik lah ayat ni. Kerana Allah bagi hidayah, boleh bagi hidayah. Tapi nak beritahu contoh je macam tu lah contohnya.
La'allahu yadhhabu ila masjid. Mudah-mudahan dia pergi masjid. Ini biasalah kan. Jadi la'alla hu tu jadi isim pada la'alla. Boleh buaya semua insya-Allah? Okey. Siapa faham? Komen faham. Siapa tak faham, komen tak faham. Ataupun belum faham. Ibu Marusah, Ibu Nusida, Ibu Asimah, okay, masya-Allah tabarakallah semua. Ibu Zainab belum faham, tak apa. Ibu-ibu yang belum faham, ibu-ibu kena dengar balik ya. Video ni, dengar balik video ni insya-Allah. Dengar balik video ni. Faham sikit Ibu Umi Syirif, faham sikit tak apa insya-Allah ya. Okey, alhamdulillah. Tak apa ibu ya. Siapa yang belum faham, cuba faham sikit-sikit lah. Siapa yang faham semua, alhamdulillah. Ibu Saidah 90% faham. Okey, tak apa ibu insya-Allah ya. Alhamdulillah. Okey ibu ya, kita nak cuba tengok Quran boleh? Kita cuba tengok ayat Quran. Okey ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok dulu dalam surah Yasin ayat 3. Cuba ibu yang buka surah Yasin ayat 3. Saya nak minum air kejap lah. Tutup kamera kejap. Alhamdulillah. Okey, ibu yang buka ya. Surah Yasin ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka laminal mursalin. Okey, innaka. Jadi sekarang ibu kaf tu dhamir marfu' ke, mansub ke, majrur. Kaf tu dhamir apa? Cuba ibu sebut. Ibu yang sebut. Kaf tu dhamir apa? Dhamir marfu' ke, mansub ke, majrur. Ibu Marusah kata marfu'. Ibu Khariah kata mansub. Ibu Saidah kata mansub muttasil. Ibu Ayah mestilah mansub ya ibu. Ibu Marusah mansub ya, kerana kita kata inna dia menasabkan isimnya. Maka kaf tu isim pada inna ibu. Kaf tu isim kepada inna. Okey, asalnya anta laminal mursalin. Tetapi bila ada inna, bukan, ada inna ibu ya, kerana ada inna asalnya anta tu mubtada lah. Asalnya anta, kalau bukan ayat Quran lah, anta laminal mursalin. Engkau wahai Muhammad benar-benar daripada para rasul. Tetapi kerana ayat dimulakan dengan inna, maka yang asalnya anta mubtada bertukar kepada kaf. Kaf dan jadi dhamir mansub muttasil kerana dia isim kepada inna. Ibu yang nampakkan inna di permulaan ayat, nampak kan? Okey, inna. Jadi kaf tu isim inna. Kaf tu isim kepada inna, maka kerana dia isim inna kita panggil dhamir mansub lah. Kerana isim inna mesti nasab. Boleh ibu ya? Okey, dhamir mansub muttasil. Mana khabarnya? Khabarnya tu laminal mursalin. Khabarnya laminal mursalin, tapi kita tak belajar lagi khabar dalam bentuk jar majrur ni. Kita abaikan dululah. Cukup yang kita tahu innaka, kaf tu adalah isim kepada inna, khabarnya laminal mursalin kat situ. Khabarnya dalam bentuk jar majrur. Ya, lam tu lam takkid lah, lam tu tambahan saja. Kemudian ibu kat mana lagi? Mana lagi kita jumpa? Ayat yang ke berapa? Ibu ayah. Ayat yang ke-8 kan? Betul tak? Ayat yang ke-8 ibu jumpa dalam ayat yang ke-8. Okey, ayat ke-8. Jadi ibu ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sampai situ je. Sampai situ jadi ayat sempurna lah. Walaupun ayat 8 tu sampai habis mukmahun, tapi sampai aghlala tu jadi satu jumlah yang lengkap lah. Jumlah yang lengkap. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi inna tu mana isim inna ibu ayah? Mana isim inna? Mana isim kepada inna tu kakak? Mana isim inna? Ja'alna ibu, tak betul, bukan ja'alna.
Na, betul. Haji Wahab. Ibu Saidah kan ada na tu kan ada alif tu. Menunjukkan situ bukan sesungguhnya saja. Sesungguhnya kami. Di situ inna digabungkan dengan nahnu, Ibu Saidah. Maka isimnya mana? Na. Na. Pada inna tu ada na juga. Satu inna, satu lagi na. Tapi digabungkan. Jadi inna. Maksudnya inna pun ada. Na pun ada. Okey. Macam tu ya. Maka mana isim inna? Isim inna adalah dhamir na tu. Dhamir na itu adalah isim kepada inna. Boleh dibaca innana, tapi di sini dibuang nun satu lagi lah. Dibaca inna saja. Asalnya innana. Dibuang nun satu lagi, dibaca inna. Jadi buayah na itu dhamir mansub muttasil. Isim kepada inna. Okey. Ini khobar dalam bentuk apa? Khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ja'alna tu khobar dia. Tadi kan saya kata yang apa ni huwa yazhabu ila masjid contoh kan. Jadi kalau tambah inna, innahu yazhabu. Yazhabu tu khobar dia. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Maka mana khobarnya? Barulah ja'alna kan ada fi'il, ada fa'il. Itu kita panggil jumlah fi'liyah. Khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khobar bentuk jumlah fi'liyah ni saya bagi tambahan saja. Siapa faham, tak faham pun tak apa. Itu pasal itu saya bagi tinggi sikit. Saya meraihkan sesiapa yang boleh faham lah insya-Allah ya. Okey. Jadi nampak inna ada isim dan khabar dia. Mana isim inna? Na tu isim dia. Mana khabarnya? Ja'alna tadi. Okey, mana lagi boleh cuba jadi satu ayat demi satu ayat. Siapa dapat beritahu saya? Ayat ke-11 innama bukan ya? Ayat ke-11 tu innama bukan ibu ayah. Dah agak dah ramai pergi pada innama. Innama tu kerana inna digabungkan dengan ma, dia dah jadi lain hukum dia. Innama kita panggil adatul hasr. Terjemahannya hanya senya. Dah lain, dia dah tak jadi hukum macam inna lagi. Maka ayat 11 tak kira. Ayat 12 bagus. Masya-Allah, tabarakallah. Bagus, masya-Allah. Ibu Murni, Ibu Salah, ramai bagi ayat 12 ya. Okey. Ayat 12. Jadi ibu ayat 12, mana isim pada inna? Mana isim pada inna? Na tu jugalah. Na alif tu, nun alif ya. Na juga betul ibu. Tengok selepasnya tadi inna ja'alna. Ja'alna tu fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il dan fa'il. Tetapi inna nahnu nuhyi, kami menghidupkan. Dimulakan dengan dhamir. Dhamir marfu' munfasil. Bermakna ibu ayah saya dah pesan bagi tahu selama ni, dhamir marfu' munfasil biasanya dia memang mubtada'. Maka bermakna selepas inna tu ada jumlah yang mana dia mubtada' dan khabar. Ibu ayah kalau jumlah itu mubtada' khabar, dia jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Kebetulan kita jumpa kat sini. Kalau jumlah tu ada fi'il fa'il, itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah itu mula dengan isim, dia mubtada' khabar. Ini jumlah ismiyah, masya-Allah. Okey. Apa nak bagi tahu? Di sini inna yang mana isimnya adalah dhamir na itu dan khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah pula. Maknanya khabarnya boleh jadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Macam khabar pada mubtada' biasa. Contoh saya kata Zaidun muallimun. Zaidun muallimun, muallim tu khabar bentuk isim biasa. Kalau saya kata Zaidun abuhu Ahmad. Zaidun abuhu Ahmad. Zaid itu bapa dia Ahmad. Zaid itu, kenapa dengan Zaid? Perkhabaran dia macam mana? Bapaknya adalah Ahmad. Ibu bila saya sebut abuhu Ahmad, itu abuhu bapaknya adalah Ahmad, itu jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Abuhu Ahmad. Zaidun abuhu Ahmad. Abuhu bapaknya adalah Ahmad, itu jumlah ismiyah. Tapi dia jadi khabar kepada Zaid. Zaid itu Zaid mubtada', abuhu Ahmad. Jumlah abuhu Ahmad jadi khabar. Tapi dalam bentuk jumlah ismiyah. Okey, kalau saya kata Zaidun yazhabu ila masjid macam tadi, Zaid pergi masjid, itu khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ada satu lagi, khabar dalam bentuk jar majrur ataupun zarf mazruf, itu kita tak bincang. Okey, ini kebetulan kita jumpa. Di
Di sini ibu ayah, inna, nahnu, inna tu, inna, huruf inna, isim dia mana? Na itu isim dia. Na itu isim dia. Okey. Nahnu nuhyi, nahnu kami nuhyi. Di situ nahnu tu mubtada. Ustaz tadi kata tak ada mubtada. Kejap. Ibu ayah, inna dah ada isim dia. Na tu isim dia. Sekarang khobar dia pula. Kebetulan khobarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan terdiri daripada mubtada khobar. Jadi nahnu itu mubtada, nuhyi itu khobar. Mubtada khobar jadi jumlah ismiyah, khobar kepada inna. Okey. Sekejap ibu ayah. Ini kalau faham pun tak apa, tak faham pun tak apa. Siapa faham, Allah bagi rezeki pada dia untuk faham. Siapa belum faham, jangan paksa. Cukup siapa yang belum faham, tahu dulu. Ada 6 huruf tadi. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Tugasnya menasabkan isim dan merafakkan khobarnya. Okey. Siapa yang faham? Inna, nahnu, nuhyi. Isimnya adalah na dan khobarnya adalah jumlah ismiyah. Siapa faham, komen faham. Siapa tak faham, komen belum faham. Tak apa ibu ayah. Jangan paksa untuk faham kalau tak faham. Ramai juga faham. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Makcik Nurani belum faham, tak apa. Nanti makcik dengar balik ya. Ibu Maznah hampir faham, Masya Allah. Alhamdulillah. Tanah Ibu Maznah ya, Masya Allah. Ibu saya belum faham, tak apa ibu, tak apa. Ibu saya boleh tanya Ibu Saidah nanti. Ibu Saidah pula, Ibu Nursidah. Ibu Nursidah belum faham, tak apa. Okey, Ibu Bahriah tak faham lagi, tak apa. Tak apa. Tapi ibu-ibu yang tak faham ni, ibu-ibu yang belum faham ni, boleh faham tak tadi? Yang asal mula-mula tadi, inna zaidan muallimun, anna zaidan muallimun, ka'anna, itu semua boleh faham tak? Ibu-ibu yang belum faham saja komen. Ibu-ibu yang belum faham sekarang ni, boleh faham tak yang tadi itu? Okey, yang tadi tu faham, Alhamdulillah. Yang tadi faham, Alhamdulillah. Pasal tujuan saya ni nak faham yang tadi tu saja. Tapi saya tengok bila ramai yang boleh faham, saya up sikit. Okey, Masya Allah, Tabarakallah ibu ayah ya, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, yang boleh faham untuk inna, nahnu, nuhyi, dia faham inna tu, isimnya adalah na. Pada inna tu ada nun alif, itu isim dia. Dhamir mansub muttasil. Dan nahnu nuhyi, nahnu mubtada, nuhyi khabar, digabungkan mubtada khabar jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu pula jadi khabar kepada inna. Okey, cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Ayat 12 ya tadi ya. Okey, lagi ibu kat mana? Ayat berapa lagi? Cuba tengok ayat surat sebelahnya. Ada tak? Ibu tengok pasti betul-betul. Jumpa dah? Jumpa kan? Kat mana tu? Ayat 14, bagus. Ibu Asimah bagus. Ayat 14, ibu ayah. Okay, ayat 14. Ibu ayah kalau saya sambil mengajar, saya goyang-goyang macam ni, ibu ayah jangan tak selesa ya. Goyang kepala itu. Pasal saya dah terbiasa daripada madrasah dulu, dah biasa. Kalau kita menghafal tu, kita akan macam tu. Biasa tengok tak budak menghafal macam ni. Jadi mengajar pun dah jadi macam tu lah. Okey, nak pula duduk macam ni kan. Jadi kat mana? Inna ilaikum mursalun. Inna ilaikum mursalun. Ini lagi up lagi ni. Ini up lagi ni. Macam mana pula ni? Okey, tak apa. Saya beri contoh dulu. Ibu, ayah. Okey. Contoh saya kata. Okey. Al-muallimu fi al-baiti. Al-muallimu fi al-baiti. Guru itu ada dalam rumah. Ayat tu lengkap ke tak lengkap ibu ayah? Pada saya dah lengkap dah. Tak tahulah kalau pada ibu ayah. Guru itu ada dalam rumah. Dah lengkap kan? Dah lengkap. Cuma masalahnya al-muallimu mubtada. Nampak dia punya baris depannya. Fil baiti dalam rumah ataupun fi ad-dari boleh. Ad-dar berumah. Al-baiti berumah. Kita dah bisa guna al-bait, guna al-bait lah. Fi al-baiti. Cuma fi al-baiti tu macam mana pula kan? Ibu ayah. Okey, tak apa. Yang penting fi al-bait tu khabar. Faham khabar saja dulu. Dia ada kita panggil muta'alliq kepada sekian-sekian, kita tak bincang. Cukup tahu
Kalau kita kata al-muallimu fi al-baiti, al-muallimu mubtada, fi al-baiti itu khabar. Khabar. Tapi khabar tu jadi perbahasan lanjut. Cukup tahu dia khabar dulu. Tapi dalam bentuk jar majrur. Okey. Jadi perbahasan ni tak habis lagi ni. Tinggi lagi tapi kita stop kat situ. Macam mana kalau saya kata fi al-baiti muallim. Saya buat alif lam lah. Fi al-baiti muallimun. Dalam rumah tu ada seorang guru. Dalam rumah tu ada seorang guru. Ayat tu lengkap ke tak lengkap? Pada saya lengkap juga. Fi al-baiti muallimun. Dalam rumah itu ada seorang guru. Lengkap juga kan? Okey, lengkap juga. Cumanya di sini mana mubtada'nya? Takkan fi al-baiti jadi mubtada'? Jar majrur tak boleh jadi mubtada' ibu ayah. Mana mubtada'nya? Muallimun yang belakang tadi. Muallimun yang ke belakang. Fi al-baiti muallimun. Dalam rumah ni ada seorang guru. Okey, maka kita panggil fi al-baiti khabar yang didepankan. Khabar muqaddam. Khabar yang didepankan. Muallimun mubtada' yang dibelakangkan. Alamak, apa benda pula ni Ustaz? Dalam mubtada' tadi tak faham. Ni mubtada' dibelakangkan pula, khabar didepankan. Tenang je bu. Okey, al-muallimu fil baiti macam biasa mubtada' khabar. Tapi kalau saya letak jar majrur di depan, isim tu letak belakang, maka jar majrur tak boleh jadi mubtada'. Dia kita sebut khabar yang didepankan, khabar muqaddam, dan mubtada' yang di belakang ni kita panggil mubtada' muakhar yang ditakhirkan. Kan kita sembahyang jamak takdim, jamak takhir. Takdim tu masdar kepada qaddama yuqaddimu taqdiman. Kan? Muqaddam yang didahulukan isim maf'ulnya, mufa'al muqaddam. Okay. Mubtada' khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Okey. Jadi saya ulang balik. Fi al-baiti muallimun, muallimun mubtada' apa ibu ayah? Mubtada' muakhar. Apa nak bagi tahu? Oh, rupanya mubtada' boleh muakhar. Boleh dikebelakangkan. Khabar boleh didepankan. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu ada mubtada' muakhar, khabar muqaddam. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Okey, hampir semua baru tahu. Jadi ibu ayah, bahkan ibu-ibu yang dah mantap pun baru tahu juga. Jadi ibu ayah, penting tak kita sentiasa belajar? Penting kita sentiasa belajar, Allah buka sikit. Tak boleh ambil. Penting sangat ibu kan? Penting sangat. Kalau kita tak belajar, kita main Allah dah belajar dah ustaz dulu. Ada saya boleh belajar kursus bahasa Arab, ada mubtada' khabar ni, saya tahu mubtada' tu mesti isim. Tahu tu pun dah action ke main lagi. Maaf ibu ayah, saya perasan. Sebenarnya ramai ibu ayah yang belajar ni. Ada belajar dengan ustaz-ustazah lain sebelumnya. Dan dah faham sikit. Lalu bila kita ajar yang sama, ustaz dah belajar dah tahu dah cari ustaz lain. Saya tak kisah, tak ada masalah. Tapi yang rugi siapa? Saya tak rugi. Siapa sombong memang akan rugi. Siapa yang sombong, kita ni belajar, kita berasa kita dah pandai, dah tahu, kita memang rugi. Tapi siapa yang belajar, makin dia belajar, makin dia rasa nak tahu, Allah pasti akan tunjuk jalan. Kalau sahabat saya beritahu di pondok dulu, pada siapa yang belajar dengan niat yang betul, hari-hari, walaupun dia belajar benda sama, Allah pasti bagi ilmu baru pada dia. Macam ibu ayah, hari-hari Allah tunjukkan. Bukan saya yang dalam kepala saya, bukan. Kebetulan kita jumpa, Allah jumpakan kita dengan perbahasan dalam ayat-ayat surah Yasin ni, terbuka, Allah buka pula saya, ingatkan saya apa saya belajar dulu, saya kongsikan. Bukan saya dah set, tak ada setting pun. Yang saya setting nak ajar 6 tadi tu je. Allah Ta'ala yang buka semua pada ibu ayah, pada kita semua lah. Rezeki ibu ayah. Jadi pegang betul-betul. Apa nak kaitkan kat sini? Inna ilaikum mursalun. Jadi ibu ayah nampak? Inna, mana isim inna? Ibu ayah? Mana isim kepada inna? Nun alif tadi. Na tadi isim kepada inna. Okey, mana khabar? Khabarnya mana? Khabarnya ilaikum mursalun. Ilaikum mursalun. Sekali ibu ayah, ilaikum mursalun. Agak-agak itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Ilaikum mursalun. Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ilaikum mursalun. Ibu Masnah kata jumlah ismiyah.
Ibu Marusa kata, Ibu Marusa, saya tak nak sebut sibih jumlah ke apa ke, saya tak nak sebut sekarang ni. Pasal tak nak peningkan ibu-ibu yang lain. Soalan saya, jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Bahkan sibih jumlah bukan sibih jumlah tu. tak apa ibu. Kita tak nak, yang saya tak sebut lagi jangan kita sebut. Ismiah ke fi'liyah? Dia jumlah ismiah. Okey, jumlah ismiah. Ibu ayah, jumlah ismiah kita ada mubtada' khabar kan? Mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Ilaikum ke mursalun mubtada'? Ilaikum jama' majrur. Tak boleh jadi mubtada'. Mana mubtada'nya? Mursalun mubtada'. Mursalun mubtada'. Mubtada' apa ibu ayah? Mubtada' biasa ke? Ataupun mubtada' macam saya sebut tadi? Mursalun adalah mubtada' apa ibu ayah? Bukan muakhir ibu. Muakhir. Bagus ibu. Mubtada' muakhir yang dikebelakangkan. Asalnya mursaluna ilaikum. Mursalun ilaikum. Tapi di sini ilaikum duduk depan, mursalun duduk belakang. Mursalun jadi biasa kalau mubtada' muakhir ni biasanya dia nakirah. Pasal tu tak ada alif lam. Mursaluna. Kalau ma'rifah al-mursalun. Mursaluna dia nakirah. Biasanya mubtada' muakhir ni biasanya dia nakirah. Okey. Jadi ilaikum khabar muqaddam. Mursaluna mubtada' muakhir. Jadi ada tak mubtada' khabar sekarang? Walaupun mubtada' tu muakhir, khabar tu muqaddam, tapi ada tak mubtada' khabar sekarang ni boyah? Ada. Maka cukup syarat tak nak jadi jumlah? Cukup syarat tak nak jadi jumlah? Cukup syarat jadi jumlah. Ada mubtada', ada khabar. Jadi boyah, jumlah apa yang buat jumlah apa yang dibuat daripada mubtada' khabar? Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah ibu ayah. Jadi di sini khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Okay, jadi inna ilaikum mursalun. Inna, na tu isim inna. Ilaikum mursalun, khabar ilaikum mursalun, jumlah ismiyah menjadi khabar kepada inna. Okey. Okey cerita. Jadi ibu ayah, siapa faham alhamdulillah. Siapa yang belum faham, jangan keruk dahi sangat-sangat ibu ayah, ulang kaji. Yang penting dapat faham 10%, 20% syukur daripada langsung tak faham kalau kita tak ada kelas. Ataupun tak ada kelas dan tak tengok ulang kaji. Ibu ayah sekali saja insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ibu ayah, saya rasa kelas pukul 9.30 mungkin saya tak dapat buat pasal sekarang rumah yang saya duduk tu tengah buat renovation sebelah dan jiran tu kata dia nak pakai dia nak pakai elektrik. Jadi elektrik terpaksa dipadamkan semua. Jadi sana panas. Tak ada kipas pun tak ada, saya terpaksa pergi tempat lain. Yang kat sini pun tak ada langsir, semua tak ada. Matahari menembak kat saya ni. Kejap lagi kan peluh-peluh. Kipas aircon semua tak ada ni. Jadi saya minta maaf ibu ayah ya. Saya kalau panas kan terpaksa tak pakai baju pagoda. Tak beradab pula mengajar pakai baju pagoda. Setakat itulah ibu ayah minta maaf ya. Jadi lepas ni tak ada kelas lah. Tak ada kelas lepas ni insya-Allah ya. Minta maaf sekali silap saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله العالمين. Ramai-ramai ibu ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu ayah semua, terima kasih banyak ya. Terima kasih.